Assalamualaikum, saya Anis dan selamat bertemu kembali di channel Anis Signature Kitchen. Di atas permintaan ramai, Anis nak kongsikan resipi rahsia nasi lemak macam orang dulu-dulu. Boleh dikatakan sarapan wajib di Malaysia tak kira bangsa. Dengan cara penyediaan sambal tumis yang pekat dan aroma ikan bilis yang sangat sedap. Okey, jom kita tengok bahan dan cara penyediaan. Untuk menyediakan sambal tumis ikan bilis, panaskan minyak. Nak masak sambal tumis, minyak memang kena banyak. Gorengkan ikan bilis. Gunakan api yang sedang. Gorengkan ikan bilis. Kuantiti ikan bilis terpulang pada masing-masing. Nak gunakan sedikit ataupun banyak. Gorengkan sehingga ikan bilis agak-agak garing. Kemudian, bolehlah masukkan bawang besar yang dipotong memanjang. Potong memanjang ni hanya untuk sambal tumis ikan bilis. Kalau sambal tumis udang, sotong dan ikan, potong membulat. Tumiskan juga bawang. Saya gunakan 1 biji bawang yang bersaiz besar. Tumiskan lagi dengan api yang sedang sehingga bawang dan ikan bilis menjadi garing. Seperti ini. Kemudian, bolehlah kita masukkan cili kisar. Cili kisar ini, cara penyediaannya boleh lihat di I button di atas. Ianya hanyalah semata-mata cili sahaja. Saya gunakan 1 cawan cili kisar. Semasa memasukkan cili kisar, gunakan api yang paling besar. Dengan api yang besar, akan membuatkan cili itu menjadi wangi dan sedap. Tumiskan dalam seminit. Kemudian, bolehlah masukkan garam secukup rasa, serbuk perasa dan sedikit serbuk kunyit dalam suku sudu. Serbuk kunyit ini bukan sahaja memberikan rasa yang sedap kepada sambal, tetapi juga memberikan warna yang sangat cantik. Kemudian kita masukkan gula pasir. Gula mesti dimasukkan awal supaya ianya menjadi caramelize dan menyedapkan sambal tumis. Sekarang boleh gunakan api yang kecil. Masak sehingga cili betul-betul masak garing dan hilang rasa maung. Apabila sambal dah pekat dan berwarna gelap sikit seperti ini dan naik minyak, maknanya sambal telah siap. Bolehlah kita masukkan asam jawa. Asam jawa ni perlukan hanya sedikit sahaja apabila telah diperah dalam 2-3 sudu. Kita letak asam jawa tetapi tidak boleh ada rasa masam. Maknanya gunakan sikit saja. Kemudian saya gunakan 1 biji besar bawang Holland yang dihiris memanjang serta kasar-kasar. Kacau sekejap bagi layu. Bawang ini kita letak dalam sambal kerana ianya rangup dan manis. Dan ianya memang sesuai digunakan untuk sambal tumis. Kalau diperhatikan, saya tidak blend bawang. Kerana ini memanglah resipi orang dulu-dulu. Seorang makcik penjual nasi lemak yang tua mengajar saya resipi ini. Memang sejak dulu sehingga sekarang saya gunakan resipi ini. Kalau anda yang suka menggunakan belacan, boleh masukkan seketul kecil belacan dan juga 2-3 ulas bawang putih. Resipi ini memang sangat-sangat sedap. Kalau anda yang tidak pernah masak sambal pun boleh masak dengan mudah sekali. Okey, resipi ini hanyalah panduan kerana bahan-bahan kita tidak akan serupa setiap kali kita memasak.
Bawang tak sama manisnya, cili tak sama pedasnya. Oleh itu, kita kena sentiasa rasa apa yang kita masak supaya seimbang rasa masin, manis dan pedas. Untuk resipi nasi lemak aroma pandan, saya menggunakan beras biasa sahaja. 2 cawan beras biasa, campurkan dengan setengah cawan beras pulut. Kalau anda hendak menggunakan beras basmati, tidak perlu dicampur dengan beras pulut. Basuh bersih 3-4 kali, kemudian saya rendamkan dengan air selama setengah jam untuk melembutkan beras. Untuk santan pula, saya suka menggunakan santan dari kelapa yang baru diparut, santan segar. Kalau boleh, jangan gunakan santan kotak kerana santan kotak tiada minyak asli daripada kelapa. Okey, masukkan beras yang telah dibasuh ke dalam rice cooker. Masukkan santan sederhana pekat sebanyak 3 cawan. Masukkan garam. Nasi lemak ni garam kena ada rasa masin yang cukup, baru naik rasa lemaknya. Bolehlah rasa nanti apabila beras telah mendidih. Kemudian gunakan daun pandan. Lebih kurang 2-3 helai daun pandan yang disimpul. Itu sahaja bahan yang saya gunakan untuk buat nasi lemak. Orang sekarang gunakan macam-macam seperti bawang, halba, halia ataupun lain-lain. Tetapi bagi saya ini adalah cara masak nasi lemak orang dulu-dulu. Memang sangat wangi. Okey, apabila telah kacau, masukkan dalam rice cooker dan masak seperti biasa. Selepas 30 minit, saya akan keluarkan daun pandan tadi yang telah layu. Kemudian saya gantikan lagi daun pandan yang lain. Kemudian tekan sikit bagi masuk dalam. Tutup periuk dan biarkan lagi. Ini cara untuk mendapatkan beras yang sangat-sangat wangi dengan aroma pandan. Okey, nasi lemak dengan sambal tumis kita pun dah siap. Bolehlah dihidangkan dengan sambal. Saya buat kangkung goreng, telur rebus, timun, kalau suka ikan bilis goreng dan kacang goreng. Bolehlah dihidangkan sekali. Okey, itu saja untuk resipi nasi lemak orang dulu-dulu yang saya bongkarkan dalam video kali ini. Selamat mencuba. Jika anda ingin terus mendapatkan resipi-resipi hebat daripada saya, jangan lupa subscribe. Terima kasih kepada anda yang telah menonton. Sehingga kita bertemu kembali di lain video. Bye.